Mungkin di sini berkaitan dengan isu muamalat sikitlah Datuk. Iaitu berkaitan dengan bolehkah misalnya kita mungkin duduk mengair ke apa, jumpa buah-buahan hanyut, ataupun mungkin pokok buah-buahan berada di tepi sungai tu hanyut. Durian ke Datuk? Ataupun di kawasan masjid, buah-buahan bolehkah jemaah pergi ambil? Dari kawasan masjid. Ataupun Datuk, jiran, pokok jiran kita sebelah pagar kita, juntai daun tu masuk buahnya di kawasan kita. Rumah mana Datuk? Dia kata ini kawasan aku tu. Di sudut itu bolehkah dia manfaat ataupun dimakan buah tersebut? Okey, soalan ni dia banyak tu, tapi saya kena pecah. Yang pertama ialah makan buah-buah yang telah jatuh ataupun di pokok yang bukan ada tuan dia, seperti tanah awam, tanah masjid umpamanya, kan? Bukan masjid buat perniagaan, masjid. Kita jalan kot tanah-tanah kerajaan tu, ada buah jambu ke buah apa, dia jatuh ke apa, boleh tak kita ambil? Bagi buah-buah awam yang seperti itu, yang tidak mempunyai tuan dia, tak ada ismah dia, ulama hampir semua sepakat boleh ambil, kerana dia tak ada tuan. Tanah tu tak ada, tanah dia tumbuh macam tu kita ambil. Pokok bunga ke apa yang bukan ada tuan, kita boleh ambil. Okay. Itu dulu. Kedua, ulama-ulama bincang buah-buah yang jatuh, ada tuan tapi jatuh. Dan pada zahirnya buah-buah yang jatuh seperti itu memang dia tak kutip dah. Memang kita tahu dia tak kutip. Dia tak kutip buah-buah yang jatuh tu. Memang kita tahu dia tak kutip. Seperti juga buah yang hanyut dalam air. Kerana buah ni kalau dibiak dia akan rosak. Yang ini juga boleh diambil. Boleh diambil. Cumanya mereka bincang, boleh dah ambil kalau kita lalu ke kebun buah, tengok ada buah, kita pun rasa lapar sikit, kita ambil. Kita nak ambil, member kita kata, jangan duk ambil orang punya. Allah, setakat ambil sebiji dia tak kisah, muktan dia tengok banyak mana macam duk lah. Kita ambil 2 ulas kan dia nak rugi. Kita ni tengah hari ni lapar ni. Boleh ataupun tak? Hal ini menimbul perdebatan di kalangan para ulama. Sebab apa? Sebab yang pertama ialah, pertama, keumuman hadis, larangan untuk dari kita dilarang ambil benda yang bukan hak kita, hak orang, tak boleh. La yahillu malum ri'in muslim illa bi tibi nafsin minhu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Baihaqi dan seumpama. Tak boleh, kita tak halal harta orang muslim yang lain melainkan dengan dia bagi dengan redha dia. Tak boleh kita dok pergi ambil, dia tak redha, tak boleh. Hadis ni melarang untuk kita ambil harta siapa saja tanpa izin. Cumanya kerana ada satu hadis riwayat Imam Ahmad, dan hadis ni sahih. Nabi kata, "Idza ata ahadukum haidan wa arada an ya'kulahu falyunadi salasan fa in ajabahu wa illa falyakul wa idza marra ahadukum bi ibil wa arada an yashraba min albanihi falyunadi sahib al ibil wa in ajabahu wa illa falyashrab minhu." Kalau kamu lalu di satu kebun yang ada apa? Ada pagar ni. Kalau seorang kamu lalu, kamu rasa nak makan buah tu, maka kamu panggil 3 kali. Jika dia jawab, tak boleh makan. Kalau jawab lah. Jika dia tak jawab, Nabi kita makan. Oh, kalut harus mana tuan-tuan? Nanti dulu. Jika seorang kamu lalu dengan unta ibil, wa arada an yashraba min
Albania. Kalau dia teringin nak minum susu ibil tu, unta tu, falyunadi ya sahib al-ibil. Panggil, oi tuan unta. Kalau dia jawab kata tak bagi, jangan. Kalau tak, kamu minum. Hadis ni jadi perbincangan antara larangan umum tak boleh ambil harta orang dengan hadis ni menyebabkan ulama-ulama berkhilaf. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan juga sebahagian ulama-ulama yang lain termasuk ulama mazhab Malik dan selainnya, mereka menyatakan tetap tak boleh. Hadis itu dia merujuk, difahami, saya simpulkan daripada semua syarah mereka terhadap ini, dipahami hadis ini ialah keadaan muamalah tadi setempat tu macam mana. Kalau kebiasaan masyarakat tu, kalau orang lalu bagi, memang kalau setakat ambil sebiji dua nak makan dia bagi. Jadi di atas konteks tu Nabi cakap, maksudnya biasanya masyarakat kalau lalu buah tamar ambil sebiji dua. Jadi mereka kata kalau nak makan boleh, bawa tak boleh. Lepas makan hangkut dengan lori pula, habislah kita punya harum manis kita. Dia kata itu maksud dia. Tapi kalau tabiat masyarakat itu kata tak boleh, tengok buah, kalau deriah orang tak nak bagi kok yang nak boleh itu buah apa? Buah jambu ayak ke? Yang tu kok kan. Tapi kalau buah-buah yang mahal orang tak bagi, kita tahu masyarakat tetap tak boleh. Pasal hadis tu. Hadis ni mesti dilihat pada tabiat masyarakat. Nabi cakap dalam konteks tabiat masyarakat tu, yang biasanya setakat tamar ni dia bagi. Sebahagian para ulama dia longgak sikit, dia kata kalau setakat dia makan untuk dia lapak, dia berkeperluan, tak lapang tak boleh. Kalau dia keperluan dia makan saja boleh, tapi dengan syarat tak boleh bawa keluar. Kerana tetamu 3 hari. 3 hari duk makan kalau kita. Setakat makan diri dia saja. Kan? Dia lalu, bukan dia nak tujuan dia nak pi redah dusun kawan tu. Dia lalu ada buah, tengok rambutan, dia ambil. Kata mereka kalau setakat dia ambil 1-2 dia lapak boleh. Tetapi umumnya para ulama menyatakan tak boleh kalau sekiranya diketahui tabiat tuan tu tak bagi. Dia tulis pula jangan ambil buah sini misalnya. Kan? Tapi kalau kita tahu kampung tu, negeri tu memang setakat lalu rambutan tu memang kebiasaan orang ambil, orang tak ada masalah. Jangan duk pi ambil sampai balik rumah, setakat nak makan di situ dia bagi. Kalau kita ketahui demikian, mereka kata boleh. Okey. Tadi kita kata apa? Jiran. Okey, jiran pula. Kalau jiran ni sampai pokok dia tu mutadaliyah, telah masuk dalam kawasan kita. Jiran ni lebat buah dia masuk dalam kawasan pagang kita sebelah menyebelah. Boleh tak kita ambil buah dia? Boleh ke tak? Dalam beberapa keadaan. Pertama, kalau kita tak suka, dia kata siapa suruh batang pokok dia masuk kawasan aku? Kita marah kan? Pertama, sebelum buah tu berbuah, mungkin soalan kita, boleh tak kita tak bagi pokok dia berjuntai dalam kawasan kita? Kita pergi potong. Boleh tak? Boleh. Adalah hak kita. La darar wala dirar. Boleh. Tak boleh kita, orang bagi mudarat pada kita bagi mudarat orang pun tak boleh. Cuma kalau buah tu jenis boleh tolak, daun tu masuk, tolaklah, jangan pergi kerat bawah. Tapi kalau memang tak boleh dah masuk, kita potong. Boleh tak? Kita berhak potong. Sekarang ni bila kita tak potong, dia dah masuk. Kita tengok kepada tabiat jiran kita. Kalau jiran kita tu tabiat dia, kita tahu memang dia kedekut, hak masuk kawasan tu pun dia tak bagi, kita tak boleh ambil. Habis itu kedang-kedang masuk, pasal apa kita benak? Aku tak kira masuk kawasan aku, kita benak buat apa? Potong daripada awal dah kalau kita tak mau. Tapi kalau kita tahu jiran kita memang tak kisahlah. Dia kata ni pokok hang masuk kawasan aku ni. Allah, hang ambil ya.
Misalnya, esok dia kata, hang ni pokok hang tak apalah, hak tu rezeki belah hang. Kalau kita tahu itu terbaik ada, kita tak payah minta dah lah. Ambil pi lah, hak mana masuk dia dah habaq macam tu. Tapi kalau dia kata, hang jangan duk ambil buah aku tu, tak boleh. Tak boleh. Kalau kita tak puas hati dengan dia, macam mana kata tak boleh, sedangkan masuk tanah saya, hang potong lah, tak mau. Tapi ambil hak orang, agama tak bagi. Agama tak bagi. Itu adalah qaul yang diterjihkan oleh kebanyakan ulama dalam masalah ini. Wallahu a'lam.